Terima kasih pengurusi majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Azman, Tuan Haji Adnan, pengarah bahagian pembangunan kurikulum, rakan-rakan seperjuangan daripada lembaga peperiksaan, daripada bahagian sukan dan core kurikulum, daripada bahagian pengurusan sekolah harian, pegawai-pegawai daripada JPN Kedah, PPD Kedah dan seterusnya, para guru besar pengetul dan guru-guru yang saya kasihi sekalian. Jadi saya rasa untuk dengan pegawai-pegawai JPN dan juga PPD, tahun ini adalah kali kedua kita bersemuka dalam ruangan untuk taklimat PPD ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya BPK ada menyediakan risalah ada brosur yang diperolehi selepas tuan-tuan dan puan-puan mendaftar tadi ya. Jadi dekat situ ada QR code yang tuan-tuan dan puan-puan boleh imbas dan boleh melihat kita punya PowerPoint ya. Okay, kalau tak nampaklah saya difahamkan ada kurang 1,000 peserta dalam dewan ini ya. Okay, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh menyelesaikan diri ya. Saya rasa saya nampak sana berkipas, sini berkipas, sabar ya tuan-tuan dan puan-puan. Sedikit je lagi ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya PBD ini bukanlah perkara yang baru. Okey, betul tak? Kita dah mula PBS dari tahun 2011-2012. Kita mula PBD. Kita letakkan standard prestasi dalam JSKP kita bermula tahun 2014 lagi. Jadi ia bukanlah perkara yang baru. Okey. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita imbas kembali apa sebenarnya kurikulum. Okey, yang kita dah sampaikan, fungsi kita guru adalah untuk menyampaikan kurikulum di sekolah. So kita ingat kembali kita ada 3 elemen utama dalam kurikulum. Okey, iaitu kandungan, pengetahuan-pengetahuan yang kita akan sampaikan mengikut mata pelajaran masing-masing. Dan termasuk juga elemen yang kedua, pedagogi, the arts of teaching, bagaimana cikgu-cikgu nak menyampaikan kandungan tersebut. Okey, dan akhir sekali dalam waktu yang sama, bagaimana kita nak menilai kurikulum yang kita sampaikan dengan kaedah yang kita gunakan itu, kita ada pentaksiran. Dan pentaksiran inilah yang sebenarnya dirangkum dalam satu definisi kurikulum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pentaksiran inilah yang betul-betul kita perlu fahami. Okay, betul-betul kita perlu fahami dengan jelas untuk kita memastikan kemenjadian murid-murid kita. Okay, saya percaya kita sebagai guru, kita masuk saja ke dalam kelas, of course kita dah boleh tak, kita dah melakukan pentaksiran. Perhatikan dah murid-murid kita, betul? Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita dah tanya dah soalan, awak apa khabar hari ini? Semalam kita belajar apa? Itu semua adalah pentaksiran. Secara langsung, secara tidak langsung, kita semua telah menjalankan pentaksiran. Jadi tidak ada apa yang baru. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, slide seterusnya, kita imbas kembali apa yang telah YBM kita bentangkan masa sidang media hari tentang pemansuhan PBD. Okey, jadi PBD kita semuanya setelah saya tadi saya ada sempat bercakap dengan beberapa rakan-rakan dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini ada juga SU PBD ya, penyelaras PBD negeri. Jadi saya harap penyelaras PBD negeri ini memang sudah arif tentang apa itu PBD. Jadi kita di sini kita nak imbas kembali, kita nak bugarkan sesama kita. Kita nak perkasa lagi kefahaman PBD dalam kalangan kita. Okey, dalam JPN, dalam kalangan PBD dan seterusnya guru-guru sebagai pelaksana. Okey, next. Okey, tadi saya lupa. Kita ada bekalkan buku. Okey, dalam slide, mundur balik slide. Okay, dalam slide WMK tunjukkan buku kita. Ini buku kita. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok? Adakah masing-masing sudah memiliki hard copy ataupun soft copy? Alhamdulillah. Okey, kat mana nak nampak ni tuan-tuan dan puan-puan?
Deep Water BPK, Deep Repository Sumberku. Kita dah keluarkan edisi kedua pada tahun 2019. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada buat kajian ya. Kalau tuan-tuan perasan, di laman web JPN kita ada nyatakan, kita ada tepikkan laporan daripada kajian kami menunjukkan hanya 62% guru-guru membaca buku ini. Okey, namun begitu daripada 62%, 92% memahami. Jadi saya sangat mengharapkan kita semua memegang buku panduan ini sebagai buku panduan khas tak kala kita melaksanakan pentadsiran bilik darjah. Okey, next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya PBD? Kalau dah PBD ini dah lama, apa yang kita nak perkasakan? Jadi kita sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan. Saya tahu tuan-tuan dan puan ini pelaksana yang begitu hampir dengan murid-murid. Tuan-tuan dan puan yang melaksanakan PBD di sekolah. Tuan-tuan dan puan yang menilai murid-murid tuan-tuan dan puan setakat mana, sejauh mana kita mengajar, kita yang menilai, kita yang mentaksir. Itulah pentaksiran yang autentik sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Datuk KKPPM kita tadi. Jadi saya juga percaya pada guru-guru kita. Kita semua ada ikhtisas kita. Jadi kitalah pakar untuk menilai apa yang kita ajar. Okey? Instrumen apa yang sesuai untuk kita gunakan dengan anak murid kita. Okey? Setakat mana kita nak memberi tahap penguasaan yang bersesuaian dengan prestasi yang ditunjukkan oleh anak murid kita. Kitalah orang yang paling tepat. Jadi kita perkasakan PBD ini sebab PBD adalah salah satu pentadsiran yang benar-benar autentik, yang boleh melihat sendiri perkembangan potensi sebenar anak murid kita. Kitalah memainkan peranan, kitalah yang memegang amanah. Jadi dalam pemangkasaan PBS ini, PBD adalah salah satu komponen yang kita perkasakan. Jadi perkara pertama yang kita perkasakan adalah kefahaman dalam kalangan kita semua, supaya kita memahami apa erti PBD itu dengan sebenar-benarnya. Jadi nak faham yang sebenar-benarnya bagaimana? Jangan kita dengar cakap orang, jangan kita baca kat Facebook. Betul tak? Kita nak rujuk apa? Kita nak rujuk apa? Buku panduan kita. Kita rujuk DSKP kita. Di situlah dah dinyatakan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Jadi kita berbalik kepada apa itu sebenarnya PBD. Saya rasa mana-mana saya pergi, mana-mana pegawai BPK akan mengeluarkan definisi yang sama. Yang sama saja. Proses yang berterusan. Keyword dia adalah berterusan. Saya rasa kita semua memahami apa maksud berterusan. Berterusan dalam proses PDP. Kalau masa pandemik, dalam proses PDPR. Adanya PDP adalah pentadsiran. Okey? Tapi tuan-tuan dengan keliru pula dengan pelaporan ya. Okey, ini pentadsiran ya. Okey. Kemudian untuk apa? Okey, untuk kita mendapatkan maklumat, information tentang perkembangan murid kita. Kita lihat kemajuan dia dalam proses pembelajaran tersebut. Kita lihat kebolehan anak murid kita dalam kelas. Dan kita tengok bagaimana penguasaan anak murid kita ini terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. So kita sendiri kena tahu matlamat kurikulum. Kita mengajar sains, apa matlamat kurikulum sains? Cikgu ajar sejarah, apa matlamat kurikulum sejarah? Kalau dari mana kita nak tahu matlamat kurikulum subjek kita ajar tu tuan-tuan dan puan? Dekat mana? 30 tahun, 20 tahun kita mengajar. Kita kena tahu matlamat kurikulum kita supaya kita tahu bagaimana kita nak menyampaikan kandungan dengan pedagogi bagaimana yang bersesuaian dan juga pentadsiran yang macam mana yang perlu kita lakukan. So bagi saya matlamat kurikulum itu sangat penting. Kalau saya dulu guru sains, saya tahu matlamat kurikulum sains saya. Minat pelajar, menarik minat pelajar, mencukir kreativiti pelajar. So pelajar bagaimanapun tahap macam
ke mana pun kita tanamkan minat, kita congkir kreativiti. Walaupun pelajar itu di kelas belakang. Betul tak? Betul tak, perempuan? Jangan kita harapkan kelas depan saja. Kita nak kita punya PBD betul-betul autentik. Kita nak congkir potensi. Kita berbalik kepada falsafah pendidikan negara tadi. Perkembangan potensi individu. Setiap individu ini ada potensinya tersendiri. Kitalah berperanan untuk congkir kreativiti anak murid kita. Okey? Okey, jadi PBD ini melibatkan proses apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kumpul maklumat dan kita buat analisis. Okey? Daripada analisis itulah kita boleh buat refleksi. Kita reflect, kita muhasabah diri kita. Okey, kita buat secara berterusan sepanjang PDP kita. Okey, dan dengan itulah kita boleh membuat satu pertimbangan yang konsisten. Okey, untuk kita apa? Untuk apa? Untuk kita menambah baik proses PDP tersebut. Okey, so kita boleh lihat segera. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya kita semua bila once kita mengajar, habis satu waktu, dua waktu, seminggu, kita tahu dekat mana. Walaupun pelajar tu 40 orang, kita dah tahu dah kebolehan dia masing-masing. Betul tak? Okey, ialah kalau minggu pertama sekolah tu, ialah tak tahu lagi kan. Lama-lama kita akan tahu. Okey, kalau satu masa penentu kata, okey, pilih salah seorang pelajar dan cikgu yang bagus untuk wakil sekolah dalam kuis sains. Boleh tak kita fikir? Kita ngajar sains, kita dah tahu dah siapa sebenar-benarnya. Sebab semua maklumat sepanjang proses PDP itu kita dah simpan dalam kepala kita. Kita dah tahu dah, kita dah buat analisis. Kalau zaman saya mengajar dulu-dulu, semua dalam kepala lah, tuan-tuan dan puan-puan okay? Semua dalam kepala. Cuma bezanya dulu tidak ada pelaporan, tapi kita dah tahu. Okay? Cuma kali ini, PBD ini kita buat semua maklumat tersebut direkod secara proper. Untuk apa? Untuk memudahkan guru-guru nanti untuk menentukan tahap penguasaan mereka nanti. Okey. Okey, so untuk apa kita buat PBD sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Kenapa kita perlukan PBD? Kenapa kita tak terus saja buat peperiksaan? Okay. Jadi saya rasa daripada 2014 kita bermula dengan pentaksiran 2014 kita panggil pentaksiran sekolah 2016 kita tukar kepada pentaksiran bilik darjah. Sampai tahun ini 2022, dah berapa tahun kita bergelumang dengan perkara ini. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah pun melaksanakan PBD dengan sebaik-baiknya. Namun begitu kita faham keadaan semasa. Kenapa setelah pandemik itu telah memviralkan, telah menjadikan PBD satu isu yang sangat-sangat hot di pasaran. Okay. Jadi sebenarnya untuk apa PBD? Okay. Dengan PBD inilah kita boleh kenal pasti kelemahan dan kekuatan murid kita. Bila kita mengajar itu kita dah tahu dah yang mana dengan cepat dapat, yang mana dengan lambat dapat. Okay. Kita boleh mengesan kelemahan mereka, mengesan perkembangan mereka secara menyeluruh. Kita tanya saja yang A, dia boleh jawab. Tanya saja yang B, tak boleh jawab. Sebab murid-murid kita 40 orang, 45 orang itu mempunyai kepelbagaian kecerdasan yang berbeza, potensi yang berbeza. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak murid kita ini kalau yang mengikut teori-teori pembelajaran, murid-murid yang normal kalau setakat TP3 tu dia boleh menguasai lagi. Okey, itu yang normal. Okey, so kita boleh dengan adanya PBD juga lah, bila kita membuat pentaksiran secara menyeluruh di sepanjang PDP kita boleh merancang, kita boleh ubah suai kaedah pengajaran kita. Kaedah apa yang sesuai? Mungkin hari ini kita buat eksperimen, ada sekumpulan yang duduk diam saja, dia tak suka bergaul, dengan orang lain. Mungkin daripada laporan psikometrik dia seorang yang introvert. Betul? Jadi kita fikir apakah yang sesuai. Kita cungkil, kita guna pula kaedah pemerhatian, kita guna pula kaedah lisan, kita dampingi mereka secara individu, kita tanya mereka. Mungkin dia boleh jawab bila cikgu tanya personal, tidak ramai-ramai kan. Okay. Kemudian kalau ramai lagi dalam kelas tu,
kita bagi bertulis. Kalau kaedah bertulis, semua orang boleh jawab. Betul? Jadi kita lah yang akan menentukan kesesuaian strategi, kesesuaian kaedah pentaksiran yang kita nak gunakan. Sebab kita ingat, murid-murid kita adalah amanah yang kita pegang, yang kita nak cungkil potensi masing-masing. Dan mereka adalah berbeza. Jangan kita anggap macam diri kita. Saya percaya tuan-tuan perempuan semua ada degree, semua dah pandai-pandai. Kalau kat sekolah rasanya mungkin kelas pertama semua atau kelas kedua. Okey, jadi kita kena ada empati. Okey, empati. Kita rasa kalau murid lemah ni bagaimana. Ada setengah pelajar ni dia suka yang kinestetik punya pelajar, dia suka yang aktiviti yang melibatkan hands on. So kita perbanyakkan. Okey. So okey, kita teruskan. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan, apa yang murid kita dapat? Apa yang murid kita perolehi? Okey. Kalau kita mesra seperti yang diperkatakan oleh Dr. Pakar tadi, sejahtera, seronok datang ke sekolah. Okey, so murid pun dengan adanya PPD dapat mengesan perkembangan diri dia. Cikgu boleh terus bagi maklum balas. Awak ni macam ni, oh awak ni kalau buat projek sangat bagus, boleh menerangkan projek dengan bagus, tapi bila jawab soalan, malas nak membaca soalan. Kan ada murid yang macam tu kan? Okey. So kita boleh kenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam mata pelajaran tersebut. Dan dengan itu kita, murid itu sendiri, dia tahu kelemahan dia di mana, dia pun tahu perkembangan pembelajaran setakat mana, dan dia boleh meningkatkan pencapaian dengan bantuan kita. So kita berilah maklum balas, kita buat tindak susul yang berkesan, yang sesuai dengan anak murid kita. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, senyap dia semua ya. Wow. Semua fokus ya. Sejahtera, alhamdulillah. Okay. Itu yang kita nak. Sejahtera walaupun berkipas kan, tapi sejahtera. Saya pun tengok wajah semuanya begini kan. Alhamdulillah. Okey, boleh jadi artis juga saya ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini kita nak revision sajalah. Bukan budak-budak saja nak ulang kaji. Kita revise lah. Okey. Walaupun kita ada sentiasa kita ada kemahiran, kita ada sijil, tapi kita belajarlah pembelajaran sepanjang hayat. So kita sentiasa berkongsi pengetahuan, berkongsi pengetahuan untuk kita meningkatkan lagi potensi diri kita sendiri ya. Dan dekat situ jugalah kita memperkasakan PBD dalam keadaan diri kita ini sendiri terlebih dahulu. Barulah kita perkasakan anak murid kita. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, ibu bapa juga. Ramai ibu bapa yang tidak tahu tentang apa-apa tentang PBD. Even adik saya yang berada di Kulim Kedah pun tak tahu apa-apa. Bila dapat dia tengok pelaporan anak dia TP5, TP6, TP5, TP6, dia marah anak dia. Kenapa TP6 saja bukan 10? Bukan 10 dia cakap tuan-tuan dan puan. Aduh, adik saya tu. So saya pun jelaskan. Bermaksud apa? Dia tidak dimaklumkan di sekolah dia. Barulah saya jelaskan apa semua kepada dia, apa benda itu PBD, kenapa macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan hanya dengan pelajar saja, dengan klien kita saja, dengan ibu bapa kita juga bertanggungjawab untuk kita sebar luaskan apa itu PBD, kenapa kita buat PBD. Okey, jadi dekat sini kita ulang balik. Okey, pertama, sebagai guru, sebagai orang yang melaksanakan di sepanjang proses PDP kita. PBD ini kita faham tuan-tuan, kita pegang konsep pentaksiran berterusan sepanjang proses PDP. Habis kalau murid-murid ni tak pernah datang sekolah, boleh tak kita taksir? Tak pernah datang sekolah, wujud sekadar nama, daftar nama, lepas tu pandemik, lepas tu bergilir sana bergilir sini, langsung tak dapat dipesan. So macam ni kita nak bagi TP dia? Okey, saya rasa tuan-tuan dan puan tahu jawapannya. Okey, tak apa, kita ulang kaji ya. Jadi kita perlu merancang PDP, kita perlu rancang pentaksiran kita guru ni, kita sebagai perancang. Memanglah kita perlu merancang. Mungkin guru-guru yang berpengalaman perancangan ada dalam kepala. Okey, tapi biarlah kita rancang dengan proper. Okey, berdasarkan apa? Berdasarkan potensi murid-murid kita itu sendiri. Okey, kita cari instrumen-instrumen yang bersesuaian.
Okay, kita laksanakan PDP. Kita gunakan segala kaedah. Kaedah pemerhatian boleh, bertulis boleh, bertulis rasa biasa. Okay. Kaedah lisan pun boleh. Sepanjang PDPR pun boleh berlaku ketiga-tiga kaedah. Saya pun hairan, anak saya, contoh anak saya lah kan, bahasa Arab dia boleh dapat TP5, TP6. Sedangkan mak ayah tak pernah cakap bahasa Arab sepatah pun. Dan anak saya seorang yang introvert. Kelas PDPR tak pernah dengar suara dia. Okey, tapi saya tanya ustazah dia, macam mana dia boleh dapat TP5, TP6? Rupa-rupanya anak saya ni, budak-budak sekarang dia sangat terror dengan komputer, dengan games. Cikgu bahasa Arab dia suka sangat buat quiz. Dan cikgu buat 5 soalan, 10 soalan masa PDPR buat quiz. So dia suka sangat menjawab quiz. So nampak kan, dia boleh menguasai walaupun dia seorang introvert. So saya pun cakap dengan ustazah, lepas ni ustazah panggil nama dia supaya dia boleh berkomunikasi. Kalau tidak, macam dia ustazah nak tengok pula kebolehan lisan dia. Dia kata sebut saja nama dia. So saya dengar ustazah sebut Amnan, dia terpaksa bercakap. Okay? Akhirnya dia boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Okay? Itu contohlah kan. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam merancang PDP dan juga pentaksiran ini, apa yang penting? Cikgu nak tengok buku teks kah? Ke cikgu tengok ERPH cikgu dulu? Cikgu tengok yang mana dulu tuan-tuan dan puan-puan? Cikgu tengok yang mana? Rujuk yang mana dulu? Saya tak dengar, ada dengar suara sikit-sikit. Kita nak rujuk apa? Yes, di SKP terlebih dahulu. Dalam di SKP kita ini dah letak dah kat depan-depan itu dah ada matlamat kurikulum, dah ada dah strategi-strategi yang bersesuaian, semua dah ada kat situ. 30 atau 32 muka surat pertama itu yang cikgu perlu baca. Baca setiap kali baca. Dah ada dah semua. Bila apabila kita memahami kandungan, kita memahami kaedah-kaedah yang disarankan. Bukan setakat disaran, BPK juga mengeluarkan pelbagai bahan sokongan mengikut strategi-strategi tersebut. Okay, untuk membantu guru-guru menginterpretkan, menerjemahkan kandungan kurikulum tersebut. Kita beri bantuan. Buku teks jadikan sebagai bahan rujukan. Jangan semata-mata cikgu tengok buku teks saja. Fungsi cikgu adalah untuk menginterpretasikan, menerjemahkan ayat-ayat di dalam SKP itu ke dalam bilik darjah. Kalau cikgu berjaya menerjemahkan dengan bahasa yang sesuai dengan level anak murid sendiri, cikgu berjaya. Susah ke, senang ke, cikgu sendiri tahu. Kalau saya dulu mengajar, saya tak lama pengalaman mengajar yang tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ni jauh lebih pengalaman. Saya hanya pengalaman selama 13 tahun sahaja. Dan saya mengajar sekolah menengah Sains Teras. Boleh bayangkan pelajar-pelajar 10 kelas sains kelas saya mengajar kelas belakang dengan sekolah majoriti Chinese yang tidak faham bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan macam mana kita nak mengajar? Adakah perlu saya suruh mereka menghafal persamaan fotosintesis? Boleh ke mereka menghafal? Nak ke mereka menghafal? Faham pun tidak? Kita beri mengajar, dia akan tanya, dia cakap apa cikgu? Betul? Bergeria kan? So kita reflect diri kita. Tak boleh. Tak boleh ajar macam tu. Mengajar enjin. Tuan-tuan kalau cikgu sains tahulah bagaimana kita nak ajar enjin. Lejang kuasa, lejang itu, lejang ini. Budak boleh faham, dia tak boleh faham. Saya sendiri pun tak nak faham. Saya motor biologi. So saya keluarkan model enjin. Kebetulan kat sekolah ada model enjin. Tak semua-mana seorang tu sampai, ayah cikgu lu mau you punya motor kaca laju, yang motor ini macam cikgu. Dia yang ajar saya. Saya kata saya tak bawa motor. Tak apa cikgu. Lepas tu conceng-conceng diterangkan kat kawan dia. Berminat. Saya kata okey, cuba awak terangkan. Cerang dia bahasa Cina tak apa. Lepas tu cikgu Indra kata, mana boleh cikgu, saya pun mau tahu. Kata, Chong, terangkan pula dekat Malaysia ni bagaimana. Selesai, sekejap saja saya selesai. Tak perlu sampai 2-3 bulan nak habiskan kandungan tersebut. Saya pun tak payah nak bercerita lebih lanjut. Betul tak? Tapi janganlah suruh dia menjawab soalan esei. Dia tak akan jawab. Betul tak nampak? Dia tak akan jawab. Tapi kita bagi dia soalan struktur yang perlu just tampal-tampal. Kita sediakan tempat-tempat kosong, sediakan
jawapan. Sediakan juga gam di buku tulis. Percaya juga. Sebab prinsip saya bila kita mengajar adalah saya tahu matlamat Political Science untuk menarik minat pelajar. So once dia minat, saya settle banyak perkara. Disiplin pun saya settle, nota yang cantik pun saya boleh settle. Okey, betul tak cikgu? Cikgu kan tahu dalam 8 orang, saya selalu cakap ke anak saya, 8 orang guru yang mengajar kita, mesti akan ada cikgu yang diminati. So kita jadilah cikgu yang diminati. Sekarang pun dengan Facebook kita dah boleh tahu dah. Kita jumpa anak murid kita. Saya pernah jumpa anak murid saya, kenapa awak jadi cikgu? Saya nak jadi cikgu sains macam cikgu Wan. Itulah kan, salah bukanlah ramai, ada lah lebih kurang. Tapi saya rasa itu satu kepuasan bagi kita. Okay? Kita berjaya mendidik dia. Okay? Itulah kejayaan sebenar seorang guru. Okay? Dan kita harap ilmu-ilmu yang kita beri pada mereka ini dimanfaatkan dan mereka jadi cikgu, mereka pula manfaatkan ilmu kita, insya-Allah pahala untuk kita berpanjangan. Okey, so seterusnya saya ni mula-mula tu gagap sikit lah ya. Berjumpa juga ada 1000 ya, hampir 1000 peserta ya. Okey, tapi bila dah bercakap tu susah pula nak berhenti ya. So kawan saya tolong bagi syarat, takut terlebih masa. Okey, jadi itu dari segi itu. Jadi saya faham tuan-tuan dan puan, bila kita nak laksanakan PBB ni ramai cikgu yang mengeluh. Murid saya 40 orang, 45 orang. Saya pun dulu mengajar tak pernah murid kurang daripada 30. Dalam kelas belakang yang tak faham bahasa Melayu pula. Tapi kalau dia minat dengan kita, kita pandai, kita tackle dia, kita boleh kontrol kelas, insya-Allah tak ada masalah tuan-tuan dan puan. So kita jadilah cikgu yang mensejahterakan kelas kita tu supaya budak-budak suka datang ke kelas kita. Jadi sebenarnya kita akur dah. Kita akur dengan segala rumutan-rumutan guru, pertanyaan-pertanyaan guru, bagaimana nak menentukan TP. Itulah yang paling utama dalam PPD. Tak faham bagaimana nak tentukan TP. Okay, complicated. Okay. Jadi sebenarnya saya sediakan satu video. Okay, satu video untuk penentuan TP. Saya pilih subjek yang biasa hot lah kan. Okay, subjek saya kita tengok bagaimana. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan, BPK sedang menyediakan pelbagai jenis video. Banyak video menentukan TP, bagaimana membuat pertimbangan profesional dalam subjek-subjek tertentu. Dan kita masukkan video-video itu ke dalam repository Siebel tu, dan kita akan tambah secara peringkat demi peringkat. Dan kita dalam proses membuat video-video tersebut untuk membantu ya, untuk membekalkan lebih banyak bahasa pengulangan untuk guru-guru. So peserta boleh tunjukkan video pertama tu. Bagaimana menentukan tahap penguasaan kepada murid bagi mata pelajaran sains? Mari kita lihat contoh bagi standard kandungan kemahiran spesies haiwan bagi sains tahap 5. Guru boleh menggunakan berbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mentaksir perkembangan murid. Di sini kita menggunakan contoh aktiviti projek. Projek dijalankan setelah guru mengajar keseluruhan standard pembelajaran. Murid akan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menghasilkan model haiwan imajinasi. Untuk menentukan tahap penguasaan, guru perlu melakukan pentafsiran secara berterusan menggunakan kaedah pemerhatian, lisan atau bertulis. Dengan berpandukan standard prestasi bagi standard kandungan kemahiran spesies haiwan yang dinyatakan dalam dokumen standard kurikulum dan pentafsiran. Guru boleh menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan tafsiran pada tahap penguasaan seperti berikut. Tahap penguasaan 1 diberikan kepada murid apabila mereka boleh menyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemahiran spesiesnya. Guru boleh memberikan tahap penguasaan 1 apabila murid dapat menyatakan secara lisan atau bertulis tentang
ciri yang ada pada model haiwan imajinasinya. Tahap penguasaan 2, sekiranya murid dapat memeliharkan ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Contohnya, murid menyatakan ciri peduli tajam pada modelnya dapat melindungi diri daripada serangan musuh. Tahap penguasaan 3, apabila murid dapat menjelas dengan foto ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Pada tahap ini, murid dapat menjelaskan dan memberikan contoh ciri haiwan lain. Tahap penguasaan 4, sekiranya murid dapat membina pengurusan grafik tentang ciri dan tingkah laku khas haiwan bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Pengurusan grafik boleh dijemakan dalam bentuk kategori, lakaran, model haiwan imajinasi yang lengkap dengan label dan ciri dan tingkah laku khas model haiwan imajinasi. Tahap penguasaan 5, sekiranya murid dapat meramal tentang cara haiwan lain melindungi diri berdasarkan pengetahuan tentang ciri atau tingkah laku khas haiwan tersebut. Bagi memastikan murid boleh membuat ramalan, guru perlu bertanya soalan kepada murid. Tahap penguasaan 6, sekiranya murid dapat mereka bentuk model haiwan imajinasi dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku haiwan serta membuat penampilan tentang ciri tersebut. Untuk mendapat tahap penguasaan 6, murid saja dapat mereka bentuk tetapi boleh membuat penampilan atau memberi sebab yang logik tentang ciri yang terdapat pada haiwan imajinasi. Bagaimana dengan pemahaman rakan-rakan guru sekarang? Jelas kan? Apa kata sekarang kita dengar pula apa yang telah dilakukan oleh Cikgu Azia dalam menentukan tahap penguasaan. Ya Izzati, pada penghujung pengajaran untuk tajuk ini, saya meminta murid-murid untuk mereka bentuk satu model haiwan imajinasi secara berkumpulan untuk tujuan pentaksiran. Saya membuat pemerhatian sepanjang aktiviti dijalankan dan menilai murid semasa mereka membentangkan model haiwan imajinasi mereka. Saya pastikan semua murid melibatkan diri secara aktif sepanjang proses menghasilkan model haiwan imajinasi ini dan juga semasa pembentangan berkumpulan melalui kaedah soal jawab. Terima kasih Cikgu Azia. Semoga penerangan ini dapat membantu guru dalam memberikan tahap penguasaan kepada murid bagi mata pelajaran sains. Jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Azia tadi tu. Okey, balik pada slide kita, slide yang tadi ya, yang slide 7. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, itu contoh saja, contoh penentuan IP dalam mata pelajaran sains sekolah rendah. Dan kita BPK sedang berusaha, usaha sedang upaya kami, pegawai kami dengan guru-guru, dengan guru-guru sedang bertungkus lumus untuk menambahkan koleksi. Untuk setiap subjek yang kita nak bantu guru bagaimana nak menentukan IP bagi setiap subjek. Okey, jadi kita tunggulah, nanti cikgu jangan lupa semak kita punya portal, kita punya repository sumberku. Okey, repository sumber tu kita akan buat naik semua video dekat situ. Mungkin sekarang ni ada yang sedia ada lah, yang baru tu kita masih lagi banyak yang belum kita buat naik. Kita sedang dalam proses ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita balik pada langkah yang ketiga. Okey, langkah ketiga adalah mencatat status perkembangan murid. Okay. So, kita merekod, kita menganalisis penguasaan murid kita. So, guru boleh mencatat status murid kita. Okey. Dari di sini pun sebenarnya yang penting adalah merekod. Okay. Bagaimana cikgu merekod? Terpulanglah pada cikgu. Cikgu boleh merekod mengikut kreativiti cikgu. Okey, boleh gunakan buku rekod mereka, boleh gunakan buku catatan guru, boleh gunakan senarai semak, boleh juga gunakan template pelaporan offline kita. Terpulang pada keupayaan guru. Setengah guru mungkin bagus dari segi ICT, boleh juga. Okey, supaya rekod ini penting untuk siapa? Untuk guru itu sendiri menganalisis kembali, melihat perkembangan
pertimbangan dan akhirnya dengan pertimbangan profesional dia boleh tentukan tahap penguasaan keseluruhan sama ada di penggal pertama, sesi pertama ataupun kedua. Okey, sebab pelaporan kita itu 2 kali setahun. Itu yang perlu kita laporkan. Bukan setiap hari kita nak lapor di beberapa itu, bukan. Pelaporan keseluruhan itu 2 kali setahun. Pertengahan sesi akademik dan di akhir sesi akademik. So, guru akan menganalisis. So, bila kita ada cara yang proper untuk cikgu-cikgu ini merekod perkembangan tersebut, ada kaedah yang proper. Terpulang masing-masing aktiviti masing-masing. Di sini saya faham ada berbagai-bagai idea yang menarik daripada JPN ke PPD ke SIC Plus ke. Okey, tak apa, kita raikan pelbagai idea, tapi kita kena ikut kesesuaian guru tersebut, kesesuaian sekolah tersebut. Okey, dan guru itu sendiri tahu bagaimana nak merekod yang mana yang sesuai, yang boleh kita dia bila orang tanya, bila cikgu pemantau tanya, ibu bapa tanya, kita boleh keluarkan, kita boleh tunjukkan buku latihan budak kita, kita boleh tunjukkan dia punya projek-projek. Itu semua adalah evidence, itu semua adalah rekod-rekod yang perlu kita simpan dengan baik supaya membantu kita di akhir nanti untuk kita tentukan TP di akhir nanti ya. Okey. Kemudian sebenarnya tahun 8 kita ada satu lagi video ya. Sebab ni merekod dan menganalisis ini juga selalu menjadi isu. Ada orang tu kata beginilah, ada begitulah, hari-hari kena rekod lah. Jadi itu menjadi beban kepada guru kita. Jadi kita beri autonomi, kita percaya pada guru-guru kita. Kita nak satu pentadbiran yang autentik. Kita berilah autonomi pada guru kita, biar dia decide dia kreativiti mereka untuk tunjukkan bagaimana mereka mengumpul rekod-rekod, bagaimana mereka menganalisis. Okey, jadi kita tengok, kita boleh lihatlah. Dan kalau ada cara-cara yang baik, boleh dikongsikan bersama. Okey, so dalam diri juga kita nak budayakan PLC supaya boleh berkongsi. Cikgu ni buat macam ni, cikgu ni buat macam ni. Tapi jangan kita paksa pula. Okey, bergantung pada kesesuaian sumber-sumber yang ada pada guru tersebut, pada sekolah tersebut. Okey, jadi itu sebab dalam buku kita kata guru perlu merekod. Bagaimana? Terpulang pada kreativiti guru. Asalkan kaedah itu memberi kesejahteraan kepada guru dan sekolah tersebut. Okey, jangan dirasa terubah, jangan dirasa terpaksa. Dan kalau guru-guru itu tak ada idea, yes, PPD boleh cadangkan. Mungkin cikgu boleh buat cara begini, cikgu. Mungkin kita beri bimbingan. Itulah peranan PPD, memberi bimbingan pada guru-guru yang memerlukan. Okey, dan jangan meragui. Kalau saya jangan meragui, kita beri autonomi pada guru kita, kita beri kepercayaan penuh. Kita nak satu pentadbiran yang autentik. Gurulah orang yang paling layak menentukan TP, bukan orang lain. Okey, tuan-tuan dan puan, seterusnya. Video ya, video merekod. Merekod dan menganalisis penguasaan murid. Maklumat dalam rekod perlu dikemas kini, disimpan dan dijaga dengan baik untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid. Maklumat yang direkod perlu dianalisis dan ditafsir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. Merekod boleh dibuat dalam bentuk berikut: membuat pernyataan, menanda dengan menggunakan simbol, memberi markah, memberi grade. Aktiviti merekod dilakukan oleh guru dari semasa ke semasa supaya maklumat menyeluruh tentang penguasaan pembelajaran murid terkumpul dan mudah dirujuk. Maklumat yang dikumpul membolehkan guru membuat pertimbangan profesional bagi menentukan tahap penguasaan murid dalam sesuatu kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Maklumat ini boleh membantu guru menambah baik kaedah penyampaian atau bahan PDP. Seterusnya, guru merancang tindakan susulan berdasarkan kepada tahap penguasaan murid. Guru akan menentukan tahap penguasaan murid setelah sesuatu kelompok bidang, tema atau kemahiran dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP. Seterusnya, guru akan melengkapkan template pelaporan PDD yang boleh dimuat turun daripada portal BPK.
Guru akan menentukan tahap penguasaan keseluruhan pada pertengahan dan akhir sesi akademik berdasarkan pengetahuan, pengalaman, tanggungjawab profesional dan input murid. Pelaporan ialah proses penyampaian maklumat pentaksiran dari semasa ke semasa tentang kemajuan dan pencapaian murid yang dikemukakan kepada pihak berkepentingan, terutamanya ibu bapa. Perkembangan dan kemajuan murid boleh dilaporkan secara lisan atau bertulis merangkumi perkara berikut: tahap penguasaan murid, pernyataan tentang tahap penguasaan, sikap dan perlakuan murid, cadangan tindakan susulan untuk meningkatkan potensi murid oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Guru melapor kemajuan dan pencapaian pembelajaran murid kepada ibu bapa atau penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun, pertengahan dan akhir sesi akademik. Melalui pelaporan, ibu bapa dapat memantau perkembangan pembelajaran dan tahap penguasaan anak mereka. Pelaporan perlu dilakukan bagi membolehkan murid, pihak sekolah dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Pelaporan ini bukan bertujuan untuk membuat perbandingan antara seorang murid dengan murid yang lain. Okey, terima kasih. Kita balik pada slide tadi. Okey, kita sampai dari sini ya. Melapor tahap penguasaan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan jelas ya. Kita pelaporan kita 2 kali setahun. Okey. Dan penentuan tahap penguasaan ini bila nak ditentukan tuan-tuan dan puan? Setiap hari ke? Setiap kali waktu mengajar ke? Tidak. Ini kita tekankan di sini. Penentuan tahap penguasaan dilakukan selepas selesai guru mengajar satu SK ke, satu bidang ke, satu kelompok ke, satu tema ke, bergantung kepada mata pelajaran masing-masing. Saya rasa ini jelas ya, dan kita semua faham. TP itu, tahap penguasaan itu, kita selesai satu kelompok. Jadi bagaimana cikgu nak mengajar tu, soal kita kata di awal tadi, perancangan itu sangat-sangat penting. Seterusnya tuan-tuan dan puan, slide seterusnya. Okey, ini pun kita impas kembali. Kita ada 3 jenis pentaksiran untuk untuk pembelajaran sebagai pembelajaran formatif, dan kita ada juga yang somatik. Ini jangan lupa ya, ini yang kita nak perkasakan lagi. Sebab tuan-tuan dan puan, saya pernah juga menerima panggilan daripada guru apabila kita mengeluarkan surat siaran pemasuhan peperiksaan pada tahun 2019. Guru telefon, "Puan, boleh ke saya nak buat ujian bulanan?" Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi apa maksud dia kat situ? Dia dah keliru, dah tak boleh periksa, ujian pun dia tak nak buat. Sedangkan kita masih ada berlaku pentaksiran sumatif. Okay, kita tengok kat situ, kita boleh buat ujian bulanan, latihan topikal. Untuk apa? Untuk kita melihat pencapaian anak murid kita mungkin pada tema tersebut, tajuk tersebut atau sebagainya, bidang tersebut. Untuk apa? Bukan untuk kita bandingkan mereka, untuk kita menilai kembali, membuat tindakan susulan seterusnya, mencadangkan intervensi yang mana yang lebih sesuai untuk meningkatkan penguasaan anak murid kita. Okey? Jadi kita tipik ini, penentuan tipik ini sangat penting ya. Selepas selesai guru mengajar, okey, satu kelompok SK ke, bidang ke, kelompok ataupun tema, dan ini bergantung kepada mata pelajaran masing-masing. Dan kita tahu kita ada pelbagai 154 mata pelajaran. So dalam taklimat saya tidaklah bagi menjurus kepada mata pelajaran tersebut, kita ambil secara umum. Dan saya highlightkan tu ada ujian akhir sesi akademik. Itu yang kita perkasakan sekarang. Okey, ini yang akan diterangkan oleh rakan sejawat saya selepas ini. Okay, seterusnya. Okey, pelaporan PBD. Ini juga satu isu ya. Sedangkan perkara daripada 2014 kita dah buat dah pelaporan. Tapi kita tahu kadang-kadang ada sekolah mak bapak pun tak pernah tengok pelaporan. Okey, so saya jelaskan sekali lagi di sini. Kita ada, okey, untuk yang terkini ini yang kita perkasakan sekarang ini, kita ada pelaporan PBD pertengahan sesi akademik. Bila pertengahan sesi akademik kita untuk yang ini? Tuan-tuan dan puan dekat bila? Bulan 2 ke? Bulan 3 ke? Dah lepas ya? Okey, lebih kurang bulan 8.
Janganlah minta cikgu isikan TP pada bulan 3, baru je start sekolah dah suruh cikgu isi TP. Bulan 5 dah minta cikgu isi TP keseluruhan. Macam mana cikgu nak? Tak habis lagi satu kelompok, tak habis lagi satu tema dan sebagainya. Macam mana cikgu nak isi? So kita anggarkan dalam bulan pertengahan sekurang-kurangnya mungkin ada selesai separuh daripada kurikulum kita. Okey. So pentaksiran pertengahan tahun ini seperti biasa, seperti sedia ada secara offline. Okey, template pelaporan tahun 6 juga telah kita muat naik ke portal BPK. Dah ada dah semua Okey. Seterusnya akhir sesi akademik ini yang kita perkasakan. Di akhir sesi akademik insya-Allah yang kita perkasakan, kita akan ada pelaporan pentaksiran PBD yang berterusan ini. Dan kita juga akan ada pentaksiran ujian laporan ujian akhir sesi akademik. Tapi ujian akhir sesi akademik ini hanya untuk murid-murid sekolah rendah tahap 2 dan juga menengah rendah. Okey, yang ini tak apa, kita akan bentangkan dengan lebih detail. Okey, jadi pelaporan kita ini yang kita perkasakan juga. Kita akan mengeluarkan satu format baru. Bukanlah baru sangat, kita tambah baik yang sedia ada. Tapi rupa dia lebih kurang yang sama, kita tambah yang ujian akhir sesi akademik. Okey, seterusnya ini ada sedikit garis masa dia. Okey, bagi pelaporan pertengahan sesi akademik 2022-2023 seperti yang saya katakan tadi, dalam sekitar bulan Ogos, okey, guru masih lagi menggunakan template sedia ada yang disediakan oleh BPK. Okay, dan boleh dimuat turun dari portal BPK. Kenapa saya tegaskan dari portal BPK, tuan-tuan dan puan-puan? Kita dapati ada yang proaktif menyediakan template sendiri. Okey, proaktif menyediakan template sendiri. Bila dia mula menggunakan template sendiri, adalah masalah. Formula hilang, itu ini hilang. Okey, jadi kita harap gunalah template kita, bukan kita harap, kita nak gunakan template kita. Okey, memang kita ada protect dia punya berbagai sheet tu untuk mengelakkan daripada formula itu terganggu. Okey, kemudian pada Februari kita jangkalah kita doakan pada Februari 2023 ini kita akan menggunakan format baru. Okay. Yang ini kita masih lagi dalam proses memperincikan lagi Tuan-tuan dan puan-puan, kita sabar dan kita doalah sebab saya rasa ramai juga permintaan daripada guru BPD untuk kita hasilkan satu kaedah lah supaya tidak perlu cikgu di sana di sini kita sedang berusaha. Okey, seterusnya. Okey, jadi sebenarnya saya kumpulkan juga bila kita buat libat urus, kita buat pemantauan ke sekolah-sekolah sampel, kita kumpulkan juga berbagai-bagai isu Jadi antara isu-isunya apakah mata pelajaran yang terlibat dengan BPD. Kita risau nanti ujian akhir kita sekolah rendah tahap 2, sekolah menengah 1, 2, 3, dekat tempat 5 macam mana, darjah 1, 2, 3 macam mana. So sebenarnya itu semua PBD berterusan seperti sedia kala. Okay, dan melibatkan semua mata pelajaran KSPK, KSSR dan juga KSSN. Seingat seperti yang saya katakan tadi, kita ada lebih kurang 154 mata pelajaran. Okay. Seterusnya, ini juga sering diperkatakan oleh guru Okay. Dan saya pun jelaskan tadi isu-isu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dekat sini penyelaras PBD, PGB, PPD yang amat berpengalaman, yang pakar dalam pedagogi. Jadi mana-mana guru-guru kita yang menghadapi masalah, turunlah, bimbinglah mereka dengan sejahtera supaya mereka tidak merasa terbeban. Sekiranya pelajar-pelajar mereka ramai, bagaimana? Kita bukan nak tentukan TP pada setiap hari. Kita ada pelbagai kaedah. Cikgu boleh ada pelbagai kaedah-kaedah pedagogi. Okay. Pembelajaran berasaskan projek, aktiviti berkumpulan. Kita boleh seperti yang Datuk cerita tadi, guru yang mengajar Quran tu ramai yang mengajarkan. Dia guna kaedah apa? Yang mana dah pandai, ajar adik-adik pula. Kita boleh gunakan. Jadi sebenarnya kita tidak tentukan cikgu mesti guna kaedah ini, tidak kita tidak tentukan. Tapi kita cadangkan pelbagai kaedah. Cikgu lah yang perlu memilih berdasarkan kepada kesesuaian anak murid cikgu, potensi anak murid kita bagaimana. Kitalah yang menentukan, kita yang kenal.
Okay, kita yang tentukan bagaimana kita nak memilih kaedah dan juga pentafsiran yang sesuai. Okey, seterusnya satu lagi perkara ya. Okey. Apabila kita masukkan PSR, kita masukkan PD3, semua orang tengok pada PPD. Mulalah mak bapak pun tanya pasal PPD. Dekat media sosial banyak cerita pasal PPD. Jadi ramailah timbullah isu tak percaya pula pada cikgu kita. Oh, mentang-mentanglah anak-anak cikgu dapat IP tinggi. Okey. Itu satu yang saya rasa tak betul lah. Sebab kita, bila kita buat PPD, kita penuh dengan integriti. Saya percaya cikgu-cikgu ni punya integriti yang sangat tinggi. Sebagaimana kita dalam ikrar kita, bagaimana kita pertahankan integriti kita ya. Okey, jadi kita ada ini satu lagi perkara yang kita nak perkasakan. Sepatutnya proses penjaminan kualiti ini berlangsung bermula daripada 2014 lagi. Pementoran, penyelarasan, pemantauan, pengesanan diketuai oleh PGP. Ini berlaku di peringkat sekolah. Jadi PGP mengetahuinya, tapi kalau tuan-tuan rujuk muka surat 48 buku kita terangkan dengan detail bagaimana di peringkat PGP, apakah peranan dia di peringkat guru penolong, di peringkat guru JKMP, sampai ketua panitia, guru mata pelajaran, semuanya terlibat dalam proses-proses ini. Tapi bergantunglah kepada peranan masing-masing. Okey, kalau pengetua, dia juga boleh buat pementoran, tidak ada masalah. Boleh buat pemantauan. Pengetua pun mengajar juga kan. Boleh buat segala-galanya. Keempat-empat proses ini kita perkasakan lagi, kita perkukuhkan lagi. Sebenarnya kita juga sedang berusaha ya, sedang bekerjasama dengan BPSH untuk meningkat lagi proses-proses penjaminan kualiti ini ya. Di sinilah tuan-tuan dan puan, walaupun penjaminan kualiti kita kata di peringkat sekolah yang kita nak perkukuhkan lagi dalam pemerkasaan ini, tapi kita perlukan bantuan, perlukan sokongan dan bimbingan daripada PPD dan juga JPN. Jadi semua memainkan peranan. Tuan-tuan dan puan, bukan senang kita nak berubah, nak transform sikit pun bukan senang ya. Manusia ni susah nak berubah. Tapi kalau perubahan itu ke arah kebaikan, kita berlapang dada lah demi untuk anak-anak murid kita. Dan saya percaya untuk berubah pelbagai cabaran. Saya tak kata sebagai masalah lah. Tak ada dalam hidup kita ni tak ada perkara yang tak ada masalah kan. So kita anggaplah sebagai cabaran untuk kita transformkan pemikiran kita, pemikiran anak murid kita, malah sampai ke peringkat ibu bapa itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, ini satu lagi isu. Selalu cikgu tanya, boleh ke tahap penguasaan ini berubah? Pertengahan tahun dapat TP 4, akhir tahun dapat TP 2. Pertengahan tahun dapat TP 5, akhir tahun dapat TP 6. Boleh ke tak boleh tuan-tuan dan puan? Boleh. Sebab pertengahan tahun kita ukur yang itu SK tersebut, SP tersebut, betul tak? Jadi kita dah tentukan dia dah menguasai setakat ini. Kalau dia tidak lagi menguasai sampai TP3, apa perlu kita buat? That's why kita ada intervensi. Kita buat tindakan sesuai yang bersesuaian. Intervensi program di peringkat sekolah ke dalam kelas ke, terpulanglah. Sebab terpulang kita tak boleh cakap kena intervensi macam ni. Sebab setiap sekolah itu berbeza-beza. Jadi terpulanglah pada kebijaksanaan di sekolah ini tadi. Okey, menentukan kaedah yang sesuai. Okey, dan bila akhir tahun mungkin dia dah, kalau sains contohnya, mungkin setengah pelajar itu minat dalam bidang fizik, betul tak? Jadi topik-topik fizik tu dia boleh skor, tapi dia tidak minat biologi. So dalam biologi, bila di bulan 8 atau 9 bulan seterusnya, dia agak suka. So dia tak boleh menguasai topik tersebut. So bolehlah berubah TP dia. Sebab keseluruhan akhir tahun kita tengok semua. That's why kita ada ulasan guru. Jadi guru bolehlah ulas, si Amnan ini bagus dalam topik-topik berbentuk sains hayat. Dia ada kecenderungan begini-begini, namun dia lemah dalam topik seperti yang abstrak seperti fizik. So boleh dia dipertingkatkan dia untuk akan datang, pertingkatkan topik-topik dari segi yang berbentuk abstrak. Itulah kita nak. So kita boleh tengok individu itu sendiri, kebolehan, potensi pelajar kita. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita di UK, kita sentiasa
sentiasa membekalkan tuan-tuan dan puan dengan pelbagai bahan sokongan. Jadi rajin-rajinlah membuka portal, membuka repository Superku. Kita ada webinar pengurusan PBD dan berbagai webinar Tahun Bermuda dengan KPM Perkasaku itu, dan kita akan terus menambah baik, menambah baik bahan-bahan sokongan kita. Kita ada infografik, video-video penerangan. Selain daripada buku ni tuan-tuan dan puan, bacalah. Kita cikgu, saya rasa cikgu ni mesti suka membaca, tapi mungkin ada yang dah tak mampu membaca. Jadi kita ada infografik yang menarik. Bukalah kita punya repository Superku itu dan edarkanlah kepada guru-guru kita yang lainnya. Satu lagi, kita ada juga bahan sokongan ini seterusnya, QR code. Tuan-tuan dan puan, sekarang semua orang ada smartphone. Boleh scan tengok. Kalau tak pernah masuk, boleh scan tengok. Cuma video-video penerangan khusus untuk penonton TV itu belum ada lagi lah. Kita sedang dalam proses. Next. Apa tindakan JPN, PP dan juga PPD? Di sinilah sebenarnya kita nak memperkasakan lagi peranan JPN, peranan PPD untuk memastikan pemengkasan ini. Kita sangat-sangat, pihak KPM ini sangat-sangat mengharapkan JPN, PPD membantu kita untuk menyampaikan apa yang kita hasratkan ini kepada golongan guru-guru di bawah sana. Dan kita percaya dengan bimbingan, dengan tunjuk ajar daripada tuan-tuan dan puan ini, cikgu kita boleh meningkatkan lagi kompetensi menjalankan pentafsiran. Kita tingkatkan lagi. Seterusnya. Dan akhir sekali, dah penutup tuan-tuan dan puan, PPD merupakan aspek yang penting dalam proses PDP dan kita laksanakanlah secara profesional, dan kita amat memerlukan kerjasama dari semua pihak bagi memastikan PPD ini berlangsung, dijalankan dengan berkesan dan memberi manfaat kepada semua anak murid kita, supaya kita sendiri semua kat warga KPM ini akan merasa lebih sejahtera selepas ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas taklimat yang telah diberikan, terperinci dan sememangnya dinanti agar mendapat satu kenyataan yang pasti dan bukan lagi fakta yang boleh diragukan.